Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Segala puji kehadirat Allah Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersua pada pagi yang indah ini. Bersama saya Muhammad Syamim bin Muhammad Yusof, moderator anda untuk membincangkan topik pada hari ini. Pagi ini kita akan membincangkan sebuah tajuk yang semakin hangat diperkatakan di luar sana, iaitu pergaulan remaja pada masa kini. Hadirin sekalian, tidak molek rasanya jika saya tidak memperkenalkan dua orang ahli panel kita yang berdedikasi, bijaksana lagi berkarisma serta mempunyai lontaran idea yang bernas dan bakal merungkai segala persoalan dan persepsi dalaman mengenai tajuk yang bakal kita bincangkan bersama. Untuk membicarakan tajuk forum kita pada hari ini, tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Ahli panel yang pertama, cantik molek bertudung merah pada hari ini, ialah Ustazah Wan Ayu Fitrina binti Wan Azli, iaitu seorang mahasiswi di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan sedang menyambung pengajiannya dalam peringkat diploma Tahfiz dan Qiraat. Ahli panel kita yang kedua, yang kacak lagi bergaya ini ialah Ustaz Ahmad Daniel Asyafiq bin Abdul Khalid, iaitu seorang mahasiswa di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor juga, dan sedang penyambung pengajiannya dalam peringkat diploma syariah dan perundangan Islam, serta tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Apa khabar saudara serta saudari sekalian? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Sihat. Alhamdulillah. Okey, berbalik kepada topik ataupun isu pembincangan kita pada hari ini mengenai pergaulan remaja pada masa kini, saya ingin bertanyakan pendapat daripada ahli panel saya pertama, iaitu Ustazah Fitrina. Apakah penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja pada masa kini berlaku? Baik, terima kasih moderator. Pergaulan bebas adalah salah laku yang menyimpang dan melampaui batas kewajipan yang secara terang-terangan melanggar hukum agama. Ianya akan lebih membawa kepada pandangan buruk terhadap individu, keluarga, agama, bangsa dan negara. Golongan remaja ini adalah penentu masa depan agama dan negara. Dengan erti kata lainnya, mereka ini adalah yang akan menjadi pemimpin terhadap agama dan negara mereka. Justru itu, amatlah penting kita untuk mengelakkan gejala-gejala pergaulan bebas di dalam golongan remaja sedia ada ini. Perkara ini juga haruslah dibendung dari peringkat akar umbi, dan yang memainkan peranan penting dalam soal ini adalah ibu bapa. Pergaulan bebas sering dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, dadah, vandalism dan lain-lain. Sememangnya, istilah ini diadaptasikan sebagai budaya barat yang mana ketika anak berusia remaja mereka telah bebas dalam melakukan apa sahaja. Seperti contoh yang tertera. Seperti contoh tanpa rasa segan ataupun takut, nampak saya. Berbeza dengan budaya timur yang menganggap semua ini sebagai perkara yang amat menyumbangkan perselisihan pendapat, seperti menganggap ia adalah suatu kebiasaan bagi remaja yang akan melalui dan menjadikan ini sebagai cara untuk mereka menikmati zaman muda. Ini adalah satu pandangan yang perlu dikritik, apalagi mengira bahawa semua manusia melakukan kesilapan yang sama. Seolah-olah mereka di kalangan dewasa memandang enteng dalam pembentukan harmoni dan jasmani bagi remaja. Pendedahan remaja kepada pergaulan bebas iaitu zina adalah sesuatu yang amat keji dan wajib dijauhi oleh setiap Muslim. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Terima kasih. Begitu ringkas dan padat pandangan daripada Ustazah Fitrina kita sebentar tadi. Baiklah, kita beralih pula kepada panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Syafiq. Persoalannya, apakah pandangan Ustaz Syafiq terhadap batas-batas pergaulan remaja pada masa kini? Terima kasih diucapkan kepada tuan moderator kita, iaitu Tuan Muhammad Syamim bin Muhammad Yusof, yang saya hormati ahli panel Ustazah Wan Ayu Fitrina binti Wan Azli. Apa khabar Ustazah? Okey, insyaAllah saya akan terangkan. Persoalan dia,
apakah pendapat saya tentang batas-batas pergaulan? Okey, hukum asal pergaulan antara perempuan dan lelaki ajnabi adalah haram. Namun demikian, pengharaman ini tidak didasarkan kepada nas yang jelas. Pengharamannya hanya diasaskan kepada hukum lain yang pada asalnya dikhususkan bagi kaum wanita sahaja. Kerana dalam hukum-hukum terbabit terdapat unsur-unsur pergaulan antara perempuan dan lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi ini bermaksud lelaki yang kita boleh kahwini. Okey, hukum-hukum yang dimaksudkan saya itu ialah saya ambil satu, iaitu larangan berkhalwat dan bermusafir tanpa muharram bagi wanita. Saya ambil beberapa hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang bunyi la tusafiru mar'ah salasa ayyam ila ma'azi mahram. Yang maksud janganlah seorang wanita itu bermusafir selama 3 hari berturut-turut bersama dengan mahramnya. Melainkan bersama dengan mahramnya. Ada juga dikatakan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari la tusafiru mar'ah ila ma'azi mahram. Janganlah seorang wanita itu bermusafir melainkan bersama-sama dengan mahramnya. Okey, Imam Muslim cakap wanita tak boleh bersafir dalam masa 3 hari, dan Imam Al-Bukhari cakap tak boleh, walaupun sehari ke 2 hari tak boleh, melainkan bersama mahramnya. Okey, kita tengok. Melalui hadis ini telah jelas larangan Rasulullah SAW ke atas wanita muslimah untuk keluar bermusafir melainkan bersama mahramnya. Antara hikmah larangan ini adalah kerana bagi menjaga dan berjamin hak kepentingan golongan wanita daripada diganggu oleh pihak-pihak yang tidak menjawab, seperti Kutub Rayau ni, lelaki-lelaki suka kacau perempuan. Okey, hikmah kedua pula, dia dikatakan sebab nak tutup lubang fitnah yang mungkin lontarkan terhadap seorang muslimah. Dia nampak anak dara orang yang sebelah tu jalan dengan lelaki buat kemaram dia, kita sedap nak lontar-lontar fitnah kan. Okey, namun dikecualikan larangan ini pada wanita muslimah yang berhijrah dan juga tawanan. Para ulama telah bersepakat bahawa sekiranya seorang wanita muslimah yang berada di negara kafir, maka dibolehkan ke atasnya untuk berpindah ke negara Islam tanpa perlunya kepada mahram. Begitu juga sekiranya seorang wanita muslimah itu telah ditawan oleh orang kafir dan dia mempunyai kemampuan untuk melarikan diri dari mereka, maka dibolehkan juga untuk keluar tanpa perlu kepada mahram. Di sini ulama mazhab Syafi'i berkata mereka tidak menganggap keluarnya mereka itu dan muslimah yang ditawan sebagai satu permusafiran. Okey, kesimpulan yang saya dapat simpulkan, pada prinsipnya pergaulan di antara lelaki dan perempuan adalah dilarang. Namun dalam keadaan dan batas-batas tertentu seperti darurah, kemaslahatan, keperluan dan kebiasaan adat setempat, ia membolehkan dengan syarat terbabit mestilah menjaga batas-batas syarak, iaitu berpakaian menutup aurat bagi perempuan, merendahkan pandangannya iaitu dia kata untuk para lelaki, dan bercakap dalam keadaan yang biasa, tak adalah nak bersuit-suit ni semua, dan nomor tidak ada unsur fitnah. Jadi saya serahkan soalan pada moderator. Terima kasih Ustaz Syafiq kerana menjawab persoalan saya sebentar tadi. Sekarang kita sudah tahu apakah pandangan orang ramai terhadap batas-batas pergaulan remaja pada masa kini. Seterusnya, saya kembali semula kepada ahli panel saya yang pertama, iaitu Ustazah Fitrina. Persoalannya, apakah faktor terjadinya pergaulan bebas ini? Baik, terima kasih moderator. Pandangan saya mengenai punca pergaulan bebas di kalangan remaja ini berlaku adalah disebabkan kepada masalah gejala sosial. Seperti yang kita tahu, remaja kini hidup di zaman teknologi yang mana segala info yang kita dapat semuanya berada di hujung jari. Contohnya sekarang, dalam waktu pandemik ini kita tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti secara fizikal, namun kita dapat bertemu secara maya. Jadi apa yang ingin saya tekankan di sini ialah punca pergaulan bebas ini berlaku adalah disebabkan tiada penapisan semula dalam penggunaan internet. Media masa kini juga banyak memaparkan unsur-unsur double meaning maupun perkara yang berunsurkan keganasan yang mana telah membawa pengaruh negatif dalam diri remaja. Pun begitu, tindakan ibu bapa yang memandang enteng dan mengambil lewa dan sambil lewa akan isu pergaulan bebas ini juga mampu memberi impak yang besar kepada aktiviti remaja yang sekarang. Memetik daripada laporan Harian Metro, statistik tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan
iaitu NHMS pada tahun 2017. 1 dalam setiap 5 orang mengalami kemurungan. Dan 2 dalam setiap 5 orang dilanda simptom keresahan. Dan 1 daripada setiap 10 orang mengalami stres. Pihak mereka juga mendedahkan keadaan kesihatan mental remaja kini terjejas adalah disebabkan tekanan daripada ibu bapa. Jadi tidak heranlah jika salah seorang daripada setiap persen ini melakukan aktiviti seperti menyertai aktiviti forex, melakukan sumbang mahram, ketagihan pornografi, terlibat dengan dadah dan perkara-perkara lain yang jauh lebih menyimpangkan. Okey. Terima kasih Ustazah Fizrina kita. Maka sudah terjawablah persoalan saya sebentar tadi. Akhir sekali, objektif utama kita pada pagi ini ialah ingin mengorek sikit apakah cara-cara untuk mengatasi pergaulan objektif utama kita pada pagi ini ialah ingin mengorek sikit apakah cara-cara untuk mengatasi pergaulan bebas ini. Saya harap ahli panjang saya yang kedua boleh ulas sikit tentang hal ini. Boleh? InsyaAllah saya akan share sikit cara-cara mengatasi pergaulan bebas. Okey, penting bagi orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak ni, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berjumpa, dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berchatting pun kita kena check. Ini adalah salah satu cara untuk menghadapi pergaulan bebas. Okey, ini saya akan berikan beberapa tips untuk mengatasi pergaulan bebas. Okay, yang pertama, hubungan berkualiti di antara remaja, keluarga dan guru. Remaja ni dia perlu mengimbangi keperluan emosi diri seperti perasaan ingin tahu dan kehendak untuk berpasangan dengan matlamat hidup, iaitu untuk berjaya dalam pelajaran dan mencapai cita yang disemat sejak kecil lagi. Oleh demikian, remaja amat memerlukan hubungan berkualiti dan dipercayai dengan ahli keluarga dan guru-guru. Apabila hubungan tersebut dapat disemai, maka remaja akan memilih untuk berkongsi setiap suka dan dukanya serta tidak memerlukan individu lain yang mengisi kekosongan emosi ini. Saya sebagai pada hadis, kullu maulin yulad hala fitrah fa'abahu yuhawin dadihi au yumajisanihi au yusawirani. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu bersih seperti kain putih. Kedua orang tu kita lah yang mencorakkan kain putih itu, sama ada dia menjadi seorang Muslim, seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang Majusi. Seterusnya tips yang kedua adalah memilih rakan. Sesuailah dengan sifat ingin tahu yang tinggi serta gemar untuk berkawan. Dan tentulah remaja akan mudah didampingi, didekati oleh ramai rakan-rakan yang tanpa mengira peringkat usia. Adalah penting bagi seorang remaja untuk mendampingi rakan-rakan yang baik untuk menjadikan diri sendiri menjadi lebih baik. Rakan yang baik akan mengajak remaja untuk belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran, mendengar nasihat ibu bapa serta menjadikan guru-guru sebagai idol untuk maju dalam kehidupan. Rakan tidak baik pula mendorong remaja untuk mencuba perkara yang negatif serta tidak mengendahkan nasihat ibu bapa dan guru-guru. Rakan tidak baik juga akan mengenalkan remaja dengan orang lain tanpa arah tujuan yang khusus serta sering mengajak melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti merokok, melepak, merempit dan sebagainya. Daripada sebuah hadis yang berbunyi, jika kita, Nabi SAW pernah bersabda, jika kita kawan dengan seorang tukang minyak wangi, berbancuh minyak wangi, kita akan jadi, badan kita akan penuh wangi-wangian. Dan jika kita kawan dengan orang buat besi, di badan kita akan bau besi. Okey, seterusnya tips yang ketiga, iaitu tips yang terakhir saya akan kongsi kepada tuan-tuan dan puan, iaitu elakkanlah berpasangan. Okey, pada peringkat remaja, perkembangan fisiologi, emosi dan seksual adalah seiring berjalan dengan secara tidak langsung menyebabkan wujudnya perasaan ingin berpasangan. Namun begitu, perlu difahami oleh remaja-remaja sekalian bahawa pada usia kita ni, tumpuan itu diperlukan untuk pelajaran bagi memastikan peluang yang lebih baik di masa hadapan. Sebagai individu yang masih muda, saya ingatkan remaja tidak mampu untuk melakukan pelbagai perkara besar dalam satu masa. Sebagai contoh, dia mempunyai teman wanita atau teman lelaki ataupun habi dia akan menyebabkan pemikiran remaja banyak bertumpu kepada hubungan tersebut. Sekaligus akan
akan mengurangkan tumpuan kepada pelajaran. Selain itu, saya juga bimbang hubungan tersebut sampai ke peringkat yang melampau batas pergaulan seperti hubungan syak luar nikah serta mengandung anak luar nikah. Biasanya lah orang bercinta ni mula-mula je duduk renggang. Bila dah selalu jumpa tu, selalu dating, syaitan pun bisik lah. Nabi pun pernah cakap kan, bila kita berduaan mesti ada orang ketiga. Dia bukan bisik, kau ni dah lama kenal, apa salah sentuh-sentuh, pegang-pegang sikit lah tangan tu. Semua orang pun buat benda tu bila bercinta kan, barulah nama dia pasangan kasih katanya lah. Maka si lelaki pun buatlah sentuh-sentuh. Kerana Allah SWT melarang mendekati couple ni sebab bila sudah selalu bersama, berdating, berduaan, pasti berpegangan tangan, bersentuhan. Ingat ya tuan-tuan perempuan, menyentuh dengan sengaja adalah satu perbuatan yang haram. Demikian juga seorang perempuan menyentuh lelaki ajnabi, ini lelaki yang boleh dikahwini. Ini berdasarkan sabda daripada Rasulullah SAW, kalau dicucuk dengan jarum salah seorang dari kamu adalah lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabarani. Okey, hadis yang kedua pula daripada Imam Majah, bergemulan dengan babi iaitu kita kita bergaul dengan babi ni, kita pegang-pegang babi ni lebih baik berbanding yang bersentuhan sengaja dengan para wanita ni. Tengok perempuan, berapa besarnya larangan Nabi Muhammad SAW kita tentang jaga ikhtilat ni. Semoga kita semua dijauhkan dengan perkara ini. Na'udzubillah. Okey, saya serahkan kepada moderator kita semula. Terima kasih. InsyaAllah. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, kita keluar ke kiri. Ya. Yeah. Nampaknya masa amat mencerubui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dengan tekun mendengar pembicaraan kita pada hari ini. Kesimpulannya, kita telah mempelajari banyak perkara seperti dapat meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi dengan penggunaan kata-kata yang lebih baik dan tersusun. Kita sebagai remaja pada masa kini harus pintar dalam memilih teman agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang telah merosakkan akidah dan moral sebahagian remaja pada masa kini. Oleh sebab itu, permasalahan ini merupakan tugas seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Usaha untuk mencegah sudah semestinya terus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita agar lebih bermotivasi. Akhir sekali, remaja pada masa kini perlulah menjadi remaja yang bermoral agar lebih bisa diandalkan untuk kebaikan negara pada masa yang akan datang. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.